Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sabahul khair kepada semua penonton-penonton yang bersama dengan kita pada ketika ini. Alhamdulillah dapat kita berkumpul dan bertemu dalam satu majlis ilmu yang cukup barakah insya-Allah, dan pastinya anda akan bersama dengan saya Ustazah Amrah bersiaran langsung selama 2 jam dalam slot yang pertama, Ahlan wa Sahlan ya Ramadan. InsyaAllah topik yang bakal kita kupas pada pagi ini cukup menarik. Shopping Ramadan, Ustazah. Tapi sebelum itu, kita ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada penganjur program kita pada hari ini, iaitu Philandio, Niat Edutainment dan juga Launch Good. Tidak dilupakan kepada penyumbang kita Hasif Industries dan rakan-rakan kolaborasi seperti Sri Al-Huda, Cinta Gaza Malaysia dan juga Muslim Volunteer Malaysia. Baiklah, untuk maklumat anda penonton-penonton di luar sana, kita di sini akan memaparkan secara live nilai sumbangan semasa di Launch Good dan juga On Pay. Okey? Jadi sumbangan anda sangat kita alu-alukan kerana ianya akan membantu menggalakkan lagi, merancakkan lagi program-program Ramadan yang akan dijalankan oleh rakan-rakan kolaborasi kita. Macam mana nak menyumbang? Caranya mudah saja. Ya, anda hanya perlu scan QR code ataupun terus bank in ke nombor akaun yang tertera di skrin anda. Baiklah, mari saya tunjukkan kepada anda bagaimana cara membuat sumbangan melalui link Launch Good ya. Untuk makluman umum, sepanjang program Ahlan Ya Ramadan ini berlangsung, kami akan paparkan secara live nilai sumbangan semasa yang akan disalurkan buat rakan strategik kami. Saya kongsikan bagaimana caranya, iaitu langkah yang pertama, type launchgood.com/team-AYR. Okey, maka dia akan keluar page ini. Okey, page Launch Good ini, dan sila klik pada automate your giving. Kemudian langkah yang kedua, pilih jumlah sumbangan anda untuk setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Boleh menderma serendah RM5 ataupun USD RM1 sehari. Langkah seterusnya, ya, pilih cara pembayaran melalui kad kredit atau kad debit anda. Dan langkah keempat, sila lengkapkan butiran yang diperlukan. Dan seterusnya langkah yang kelima, tekan butang confirm apabila selesai mengisi butiran kad anda. Dan langkah yang kelima, setiap sumbangan harian anda akan ditandakan pada daun-daun sehingga hari ke-30 Ramadan. Cukup mudah ya untuk kita menyumbang kepada program kita hari ini. Baiklah, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini 10 April 2021 bersamaan dengan 27 Syakban 1442 Hijrah. Dalam sedar tak sedar sebenarnya kita semakin hampir untuk bertemu dengan satu bulan yang cukup istimewa. Persoalannya, adakah kita tahu atau sedar apakah kelebihan dan keistimewaan bulan Ramadan, dan apakah cabaran-cabaran yang sering kita hadapi khususnya golongan wanita, dan bagaimana kita ingin mempersiapkan diri kita, Ustazah, bagi menghadapi bulan Ramadan ini agar setiap detik yang kita lalui pada bulan Ramadan ini tidak kita biarkan begitu saja. Oleh itu, bagi mengupas tajuk shopping Ramadan kita pada pagi ini, kita membawakan kepada anda dua panel forum jemputan kita. Izinkan saya memperkenalkan panel forum kita yang pertama. Di sebelah kiri saya adalah yang berbahagia Ustazah Isfadiyah binti Muhammad Dasuki, anak kelahiran Negeri Sembilan dan juga merangkap pengarah Institut Fitrah. Okey, Assalamualaikum Ustazah. Saya lahir je Negeri Sembilan, tapi asal Selangor. Lahir di Negeri Sembilan, 05 IC. Okey, sihat Ustazah pagi ni? Sihat Alhamdulillah. Macam mana persediaan Ramadan Ustazah? Persediaan Ramadan sedang ongoing, walaupun 3 hari lagi kan, jadi masih lagi. Dan Alhamdulillah Ustaz pun sibuk dengan bakul Ramadannya apa semualah. InsyaAllah. InsyaAllah.
Okey, terima kasih Ustazah. Dan di sebelah kanan saya pula yang berbahagia Ustazah Asni Mansur, Asni binti Abu Mansur, anak kelahiran Negeri Sembilan juga, dan beliau merupakan penceramah bebas yang saya kira tidak asing lagi lah dalam dunia dakwah dan tarbiyah kita. Jolobu. Hospital. Mic, okey. Okey. Baik Ustazah. Terima kasih Ustazah berdua kerana sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Sama Ustazah. Berbalik kepada topik yang kita ingin bincangkan pada pagi ini Ustazah, berkenaan tentang shopping Ramadan. Shopping Ramadan. Bila kita sebut saja shopping ni kan Ustazah, saya kira ramai wanita akan merasa teruja Ustazah. Saya pun merasa teruja bila dengar perkataan shopping. Lebih teruja lagi bila suami bagi kad, yang ni kad bank abang, kamu belilah apa barang keperluan yang kamu nak. Kan? Memang bunga-bunga hati kita Ustazah kan. Tapi para penonton di luar sana, kita bukan nak kupas tentang shopping yang itu, tetapi kita ingin kupas shopping di bulan Ramadan. Apa yang kita nak shopping di bulan Ramadan? Yang pastinya kita tahu bulan Ramadan di dalamnya penuh dengan keistimewaan, kelebihan-kelebihan dan ganjaran-ganjaran yang Allah tawarkan hanya pada bulan Ramadan. Kita nak shopping ganjaran-ganjaran ini. Persoalannya, adakah kita sedar betapa berharganya keistimewaan bulan Ramadan ini? Jadi mungkin Ustazah boleh kongsikan kepada kita, kita tak nak merasakan bulan Ramadan ini sama seperti bulan-bulan yang lain. Kita ingin merasakan bulan Ramadan ini adalah satu bulan yang lain, yang istimewa, yang sepatutnya kita menyambut dengan cara yang berbeza. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih kepada Ustazah Amrah, sahabat-sahabat yang dimuliakan, Ustazah Asni, panelis yang disayangi, dikasihi, dicintai, dihormati. Boleh Ustazah? InsyaAllah. Saya kalau dengan Ustazah Asni nak gelak je, tengok muka dia pun nak gelak je. Dia memang suka buat kelakar. Tuan-tuan, puan-puan, warga Maya yang dikasihi, Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal Islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Salam syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala yang telah memastikan dan memberikan nikmat yang sangat tinggi kepada kita lah, iaitu nikmat iman dan Islam yang tidak ada galang gantinya. Sehingga kan untuk kita syukur dengan nikmat ini, sehingga kita buat majlis seperti inilah kan. Jadi kita sebut shopping Ramadan. Shopping Ramadan ni awal mulanya bila saya tengok tajuk tu, alah shopping, buat apa pula dia cerita tajuk shopping, macam tu lah kan mula-mula tu, shopping Ramadan ni lah sebab penganjur ni lah kan, dia bagi tajuk shopping Ramadan. Kita pun tengok shopping Ramadan, betul-betul fikir balik, alah Ramadan tu macam dia musim juga kan. Ya Ustazah. Kalau Shopee tu dia ada 4/4, dan Lazada dia ada dia punya time dia kan. Ustazah tahu. Tahu juga, saya queen. Queen shopping juga. Tapi Masya Allah, shopping Ramadan, maksudnya Ramadan datang, dia bawa tawaran yang hebat, yang kita perlu shopping tu dengan tenaga, dengan azam, tak perlukan duit banyak sangat. Kan. Kalau duit banyak sangat itu untuk bab sedekah ke bab zakat fitrah ke apa gitu, itulah daripada sudut material lah. Tapi in the sense of kalau kita sebut shopping Ramadan, kita kena tahulah apa yang di-offer, ya, yang ditawarkan oleh Ramadan supaya kita boleh shopping untuk Ramadan. Bila Ramadan pergi memang kita tak ada peluang itu. Okay, saya nak sebut antara tawaran bulan Ramadan ini yang paling besar adalah tawaran takwa. Itu tawaran takwa daripada Allah Jalla wa'ala. Sehingga kan kalau kita tengok balik dalam surah Al-Baqarah tu kan, kenapa Allah wajibkan kita untuk berpuasa? Kan akhirnya itu Allah simpulkan, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi nak takwa ni, nak shopping yang paling besar takwa ini, dia kena kumpulkan dulu bonus-bonus. Dan bila kita kumpulkan bonus-bonus ini, maka kita boleh dapat beli yang besar betul, grand prize dia lah. Okey. Antara yang pertama yang menjadi kita punya buruan itu adalah takwa on the top. So nak dapatkan takwa, kita sebagai orang yang mengejar takwa mesti ada kemahuan, keinginan dan juga keazaman, usaha untuk dekat dengan Al-Quran. Sebab syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Jadi orang-orang yang bertakwa ini,
dia mesti kena ada cinta dengan Al-Quran. Kalau dia dah cinta dengan Al-Quran, dia mesti tambah cintanya dengan Al-Quran. Kemudian dia kena mesra pula dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan Ramadan ini dia menawarkan mustajabnya doa. Jadi bila mustajabnya doa, maka kita ini kena sentiasa bersedia dengan doa-doa. Dan berhati-hati pula, jangan sebut benda-benda yang tak baik. Sebab kadang-kadang kalam itu juga sedekah. Kan kalam yang baik itu boleh jadi sedekah. Kalam yang buruk tu boleh dimustajabkanlah pula. Jadi berhati-hati. Dan sebab tu ada dalam hadis pun menyatakan bahawa Allah tak pandang kita lapar dahaga kalau kita tak mampu nak meninggalkan perkataan-perkataan yang lagwi warafas. Ya, maksudnya kita mencarutlah, memakilah, marah orang lah, kan tak guna. Sebab apa? Sebab doa tu mustajabnya doa. Itu yang kedua. Yang ketiga, bulan Ramadan dia datang, dia tak sama dengan bulan-bulan lainnya, Ustazah. Dia bawa Lailatul Qadar. Jadi bermaksud di sini orang-orang yang nak capai takwa, dia kena rajin qiyamul lail. Tadi rajin apa? Rajin baca Quran, memahami Al-Quran. Yang kedua, dia rajin bercakap benda-benda yang baik, kan? Kemudian berdoa, membuat harapan-harapan yang baik, tak prejudis, tak prasangka. Yang ketiga ni, dia kena rajin qiyamul lail. Ya? Dia kena selalulah lazimkan dan sebagainya. Dan yang keempat, ni yang empat sajalah tawaran yang kita boleh tengok untuk orang-orang yang bertakwa. Dia akan berusaha sehabis baik untuk menarik perhatian Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dengan bersedekah, ataupun memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, nak sebut sedikit pasal sedekah ni, Ustazah Amrah. Sedekah ni, kalau kita tengok kalimah asal dia ada sad, dia ada dal, dia ada qaf. Macam sidqun pun ada, sedekah ada, kan? Dan bila kita tengok sidqun ini, siapa sahabat Nabi yang ada gelaran sidqun ni? Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Okay. Dan begitu juga sifat para rasul yang 25 itu dia ada 4. Salah satunya adalah As-Siddiq. Jadi As-Siddiq ini merupakan orang yang membenarkan. Jadi rupa-rupanya bila kita bersedekah, sebenarnya kita sedang membenarkan keimanan kita. Kalau orang yang tak kuat iman, dia tak akan bersedekah, dia tak suka bersedekah sebab dia takut miskin. Dia takut habis, kan? Jadi bila dia bersedekah, takut miskin, maksudnya keimanan dia letak pada nilai duit. Tapi orang yang beriman pada Allah, walaupun tinggal RM10, dia sanggup untuk sedekah 50%, RM5 ini. Sebab dia tahu, bila dia sedekah tu dia bagi pada Allah. Dan dia tak takut kerana Allah atau Tuhan dia adalah yang maha kaya. So itulah 4 tawaran Ustazah Amrah yang mungkin kita boleh sebut sebagai petanda untuk kita meraih satu bonus yang orang kata tu bonus yang lebih besar lagi, hadiah yang lebih besar lagi, kita nak shopping yang lebih besar lagi, iaitulah taqwa. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustazah. 4 poin yang telah Ustazah kongsikan tadi, saya kira cukup menariklah Ustazah, kan? Dan ada juga ingin saya berkongsikan tentang betapa istimewanya bulan Ramadan ni, ya para penonton. Ada ulama mengatakan kedudukan ataupun level bulan Ramadan berbanding dengan bulan-bulan yang lain adalah diibaratkan seperti matahari yang berada di antara bintang-bintang. Yang mana kita tahu bintang hanya muncul di malam hari, kan? Tetapi apabila matahari terbit, maka bintang itu akan hilang oleh terangnya cahaya matahari. Begitu juga dengan Ramadan. Begitu juga dengan Ramadan, seolah-olah kita beribadah selama 11 bulan, kan? Lalu apabila datangnya, tibanya bulan Ramadan, walaupun kita melakukan satu saja amal ibadah pada bulan Ramadan, maka ibadah kita itu boleh mengalahkan semua pahala yang kita lakukan selama 1 tahun. Jadi rugi anda kita tidak gerak kesalahan rebut peluang dan keistimewaan yang Allah tawarkan kepada kita. Baiklah, soalan seterusnya saya ingin ajukan kepada Ustazah Hasni kita lah, kan. Sebagai wanita, sebagai seorang wanita yang bersemangat untuk merebut, mengejar keistimewaan di bulan Ramadan ini. Pastinya di sana ada cabaran-cabaran, liku-liku dan ujian-ujian yang harus kita tempuh. Dengan nak jaga anaknya,
dengan nak jaga ibu bapa yang telah uzur, dengan tekanan di tempat kerja Ustazah, dengan apa lagi, dengan periodnya tak teratur, jadi sukar untuk kita beribadah kan. Jadi wanita kita sekarang ni kebanyakannya penat emosi Ustazah, penat emosi, penat fizikal, penat mental kan. Jadi mungkin apatah lagi kita dah lah penat mental, penat fizikal, penat emosi, apatah lagi kita nak all out untuk merebut keistimewaan yang Allah tawarkan pada bulan Ramadan ini. Mungkin Ustazah boleh kongsikan kepada kita bagaimana kita nak menghadapi cabaran tu Ustazah. Silakan. Baik. Terima kasih Ustazah Amrah. Ya saya. Masya-Allah. Ustazah Amrah ni adalah anak kepada guru saya. Masya-Allah. Ustazah ni. Ustazah ni. Masya-Allah. Alhamdulillah. Mak orang Kelantan, ayah orang Negeri Sembilan. Ya betul. Yang Ustazah? Saya mak ayah saya orang Selangor. Cuma dia masa tu dia bekerja di Negeri Sembilan. Seorang jururawat, seorang askar. Masya Allah. Tu yang keluar kat Jelebu tu. Tu yang keluar kat Jelebu. Baik, Alhamdulillah. Ustazah Amrah, Ustazah Fadiah. Yang saya kasihi, kakak-kakak, kekanda. Jadi, Ustazah Amrah, apa tadi soalan tadi? Soalannya kita wanita ni perempuan. Okey. Dah ingat dah. Jadi macam mana kita orang perempuan ni nak menempuh semua ni dalam keadaan kita lah sebagai perempuan dengan tanggungjawabnya, terutama yang dah kahwin, dengan kitanya sebagai seorang perempuan yang ada waktu uzurnya, nak menempuh Ramadan tu. Ramai yang rasa stres, yang ni nak urus tu, nak urus dengan keadaan diri kita lagi, nak mengejar pahala lagi kan. Okey. Sebab itu orang perempuan ni kita kena tenang je, kena relax je, cool je kan. Sebab penat kita ni jangan dipikir. Penat kita ni untuk ditempuh. Kalau kita fikir, tu yang jadi ponek tu. Jadi penat kita, kerja kita ni jangan kita fikirkan sangat, lepas tu nak buat ni, lepas tu nak buat tu. Kita buat je. Kan? Macam kita mengejar pahala. Kadang-kadang orang perempuan ni bila dia uzur, ada yang uzur yang tidak teratur. Dan kadang-kadang bila lepas dengar ceramah Ustazah Fadiah tentang 4 anugerah yang Allah bagi tadi, aku takkan tidur malam, aku nak baca Quran, aku nak tahajud, nak qiyam, siam. Kan? Sungguh-sungguh ni, kita tengok uzur sampai 15 hari. Lepas tu dia pun nangis di bucu katil. Sebab apa? Aku ni nak mengejar pahala tapi aku tak boleh. Dia frust. Maka bertenanglah. Bertenanglah. Sesungguhnya bila kita puasa tu perintah Allah. Kan Allah kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. So itu perintah. Itu wajib. Perintah Allah. Tapi kita kena faham juga bila orang perempuan ni dia uzur, dia tidak boleh puasa, dia tidak boleh solat. Itu juga perintah Allah. Bila Allah suruh solat, aqimis solah. Baik Allah, kami solat. Dapat pahala. Dalam Ramadan, amalan fardu diganda 70. Amalan sunat dapat pahala fardu. Kan? Kemudian Allah kata, hey orang perempuan yang uzur, jangan solat tau. Jangan puasa. No, tak boleh. Okay? Kita pun sebagai hamba yang taat, baik Allah, saya makan. Artinya dia tak boleh puasa. So, bila asal makan je dapat pahala. Jangan ingat orang puasa yang dapat pahala. Orang uzur yang tidak berpuasa kerana taat perintah Allah, itu juga adalah ibadah. Tapi kau agak-agak lah makan, jangan kau taruh 3 pinggan. Kan? Depan anak pula tu. Kan? Jadi ada juga adabnya. Tapi daripada sudut kepenatan dalam menguruskan rumah tangga dengan kerja semua, percayalah. Tak ada satu pun perkara yang kita buat yang Allah tak kira, yang tidak ada nilai di sisi Allah. Semuanya ada nilai di sisi Allah. Hatta siapkan bangun sahur, siapkan masak nasi, siapkan lauk pauk untuk keluarga bersahur, berbuka puasa. Semuanya dikira sebagai Allah sebagai ibadah. Semuanya. So janganlah kita rasa macam terganggu dengan rasa nak mengejar pahala dengan kepenatan. So kita bertenanglah, kita bersangka baik dengan Allah. Ya Allah, aku cuba yang terbaik. Maka sebab itu setiap hujung amalan kita, endingkan. Ada ending dia. Kan? Kalau macam Hindustan dia ada ending dia. Kucu tahe. Itu ending. Yeah. Kan? Yes. Amal kita ada ending. Kita habis solat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa ending dia? Taqabbalallah ya Allah. Terimalah yang aku solat tadi, terimalah ya Allah. Sebab ada orang solat dan solatnya dicampakkan ke mukanya.
Dan bila kita buka puasa ramai-ramai dengan anak, dengan keluarga semua, apa ending dia? Dah buka puasa, kita sebut apa? Taqabbalallah, terimalah puasa kami. Sebab ada orang puasa, tapi puasanya hanya dapat lapar dan dahaga. Jadi kita minta dengan Allah, ya Allah, terimalah segala kekurangan aku dalam ibadah puasa aku, ya Allah. Terimalah ya Allah. Dekat situ kita ada balance perasaan. Kan? Kita dah cuba yang terbaik, walaupun kita rasa banyak kurang, akhirnya kita sebut taqabbalallah ya Allah. Terimalah ya Allah segala kekuranganku dalam beramal. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah. Saya kira wanita sekarang ni antara salah satu cabarannya adalah dari sudut ilmu Ustazah. Mereka tak tahu bahawasanya rutin harian yang kita lakukan itu pun ibadah juga Ustazah. Kita sediakan baju untuk suami kita pergi ke masjid solat tarawih pun ibadah juga Ustazah. Kita menjaga anak di rumah sedangkan suami bersolat tarawih di masjid pun dikira ibadah juga. Semain tarawih kat rumah pun ibadah juga. Ya Ustazah. Jadi bila kita tahu ilmu-ilmu sebegitu, jadi kita tidak rasa walaupun kita tidak pergi ke suami ke solat tarawih ke, kita tidak merasa kita ni rendah diri, kita tak merasa kita ni didiskriminasikan oleh Allah, kan? Sebab kita tak dapat buat amal ibadah yang macam tu, kan? Diskriminasi Baik Ustazah, terima kasih. Tapi yalah kan cabaran ini kan, kita tidak tahu apa cabaran yang bakal kita tempuhi esok. Tapi yang pastinya kita sedar yang kita perlu mengharuminya. Cabaran dalam kehidupan bukan untuk melemahkan tetapi membantu mencari siapa diri kita yang sebenarnya. Siap siaga dan bersedia kan Ustazah, bersiap siaga dan bersedia dengan apa jua badai yang melanda agar kapal Ramadan kita terus berlayar, mudah-mudahan tidak karam di tengah lautan. Ayat dia Ustazah, main kapal, main matahari, main bulan. kita belajar sastra Ustazah. Tunggu tengok Ustazah sepada aku pas sastra dia macam mana pula. Okay, Ustazah. Tapi nama begitu, persoalannya adakah kita telah mempersiapkan diri kita Ustazah? Kan kita dah tahu cabaran sekian, kelebihannya sekian. Tapi adakah kita telah mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baik persiapan agar kita boleh mendapatkan manfaat semaksimal mungkin pada bulan Ramadan ni? Mungkin Ustazah boleh kongsikan dengan kita. Tapi sebelum itu, kita ingin melihat dahulu berapakah kutipan semasa kita. Ya, sudah berapa sumbangan kita? Alhamdulillah, jumlah sumbangan terkini yang terkumpul adalah sebanyak RM15,893 Malaysia. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih kepada penyumbang dan jangan lupa untuk terus menyumbang dengan cara scan QR code ataupun bank in ke nombor akaun yang tertera di skrin anda. Caranya telah kita ajarkan sebentar tadi dan sumbangan anda akan disalurkan kepada Sekolah Seri Al-Huda, Cinta Gaza Malaysia dan juga Muslim Volunteer Malaysia. Moga dengan setiap sen yang kita sumbangkan menjadi pemberat mizan kita di akhirat kelak. Taqabbalallah minna wa minkum insya-Allah. Okey. Baiklah. Mari kita pergi ke persoalan yang seterusnya Ustazah berkenaan dengan persiapan tadi Ustazah. Macam mana Ustazah? Mungkin Ustazah boleh kongsikan, silakan. Okey. Masya Allah, tu matahari dan bulan kan. Memang ibadah puasa ini dia sangat rapat dengan alam kita. Kita tak boleh puasa selama mana kita tak tahu dah masuk bulan Ramadan ke tak. Kita kena tengok anak bulan tu. Kita kena tahu. Kemudian bila kita sahurlah kita sampai nampak garisan antara putih dan hitam. Kan kalau kita tengok dulu zaman Nabi, mana ada teleskop bagai kan. Tapi macam seolah-olah betul nak bagi tahu kita ni kena buka kita punya talent, potensi kita untuk lebih kepada alam. Okey, baik. Jadi puasa banyak berkat rapat dengan alam. Nak berbuka pun kena tunggu kan tenggelam matahari macam tu. Jadi kita memang tahu itu adalah waktu, tapi waktu itu dipakai rapatlah dengan bulan dan bintang. Masya Allah. Ustazah mana dahsyat dia. Pandang jauh Ustazah. Allah seronoknya. Okey. Apa tu kapal lah pula. Kita bagi analogi supaya mudah faham. Okey, kita kena roket dah sekarang.
Masya Allah. Jadi persiapan kita ni kalau dah nak naik kapal, kita ingat dulu orang-orang yang nak pergi haji kan, nak naik kapal tu lesung batu pun dibawa. Persiapan sebab nak makan sambal tumbuk. Jadi tu persiapan sebab berbulan ni perjalanan nak pergi ke Tanah Suci. Kalau contoh kita boleh tanyalah atuk-atuk kita kan yang berpeluang untuk pergi haji dalam tahun 70-an, ada yang 60-an, ada yang 50-an. Jadi orang belayar bawa pisang emas. Ya, pisang emas di bawah belayar. Masak sebiji-sebiji. Jadi dia bawa pisang emas pula, jangan yang dah masak. Dia bawa pisang emas tu yang masih belum masak lagi. So dalam perjalanan tu nanti akan masak kan. Masya Allah. Jadi memang kita tengok dah pisang emas pula. Okey, kita cerita berkenaan tentang persiapan kita lah dalam bulan Ramadan ya. Jadi persiapan kita dalam bulan Ramadan nombor 1, sebab Ustazah Asmi sebut tadi, kita kena doa supaya Allah terima amalan kita. Takut sangat, penat-penat aja kita buat amalan, Allah lemparkan balik kita punya amalan ke wajah kita. Kita nak mengadu kat siapa masa tu kan? Ustazah, ngerinya, takutnya. Jadi number 1, everyone, niat. So, innamal a'malu bin niat. Allah akan tengok balik amalan kita itu dengan melihat niat kita macam mana. Adakah niat kita sebab nak ikut trend Ramadan, orang beribadah dia pun nak beribadah sama, ataupun trend sebab Ustazah Asmi ada sebut macam ni kan, jadi dia pun sebab peminat Ustazah Asmi, follower lagi kan, ikutlah. So dia follow Ustazah Asmi, bukan dia follow Allah. Jadi itu pun sama juga, you have to be careful lah with that intention. Tiba-tiba je pula bahasa angkasa. Jadi nak ceritanya kita kena berhati-hati dengan niat, dan niat kita yang terbaik adalah kita nak masuk bulan Ramadan ini untuk pertama nak dapat redha Allah Subhanahu Taala. Pegang tu je. Dapat redha Allah. Once kita kata nak dapat redha Allah, takwa kita dapat, kasih sayang Allah kita dapat, menjadi hamba yang terbaik pun kita dapat, Allah menjadi kekasih Allah pun dapat. Dia fokus satu saja, jangan pening-pening kan. Perempuan ni yang pening-pening, redha Allah. So tadi kalau yang datang period tu, once dia redha, selesai kan. Ya Allah, aku redha ya Allah, walaupun aku tidak boleh menjalankan ibadah seperti sahabat-sahabatku itu yang dia mengaji sampai kan, Masya Allah, satu hari 10 juzuk Ustazah Azni kan. 3 hari khatam. Masya Allah. 10 pula. Sebulan dapat 10 kali khatam. Seronok dia. Tapi bila kita tak dapat, jangan kita sedih. Jangan kita meracau-racau lah pula kan. Jangan terlalu emo. Maka niat. Jadi bila kita niat nak dapat redha Allah, maka kita akan sentiasa redha dengan apa juga pemberian Allah Jalla wa'ala. Yang kedua. Okey. Dia ada 1, 2 kan. Nak sampai berapa ni kan. Yang kedua, kena start walaupun 3 hari lagi kita nak puasa, buka balik buku-buku kafar pasal puasa. Buka balik buku fardu ain ke bab fiqh ke apa yang pasal puasa. Sebab apa? Ibadah orang-orang Islam ini dia special. Ibadah dia special kerana bukan kita manusia yang tentukan jenis ibadahnya, nak mula pukul berapa, sahur pukul berapa, makan sampai bila, kena tahan daripada bila ke bila, haramnya yang mana. Yang itu Allah yang sebut, bukan kita. Kita tak boleh sesuai nanya kata okey kita puasa jangan bulan Ramadan lah, kita terbalikkan, kita puasa bulan Syawal sebab Covid kan, so kita tukar bulan. Tak boleh, reject, siap-siap nanti. So sebab itu kalau kita nak amalan kita diterima, kena ada ilmu tentang ibadah tersebut. Jadi kita pun belajarlah, ikuti banyak majlis-majlis ilmu seperti majlis ilmu yang hari ini kan, Ahlan Ya Ramadan. So tolong share. Kalau you all share, sebenarnya you all dapat banyak benefit, bukan sahaja daripada perbincangan kita 10 sampai pukul 7.30 malam nanti, tapi you all juga akan dapat benefit daripada orang-orang yang mendengar. Jangan duk dengar je kan, kita kena share. Walaupun kita bincang berkenaan tentang wanita kan, tapi wanita ini adalah tunggak kepada keutuhan kekuatan lelaki. Next time insya-Allah kita bincang lelaki dan Ramadan pula. Kan? Right, itu yang kedua ya, ilmu. Yang ketiga, kita kena start lah berdoa supaya Allah memudahkan
urusan kita dalam bulan Ramadan. Baca selalu Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Sebab kadang-kadang Rabbi yassir tu Allah mudahkan, jangan sukarkan dan sempurnakan amalanku itu dengan kebaikan. Sebab kadang-kadang apa tahu Ustazah, Amrah, Ustazah Hasni, kita nampak peluang dalam bulan Ramadan tapi kita macam tak rasa benda itu peluang. Maka peluang itu akan datang berlalu begitu saja. Contoh kalau yang paling mudah cerita nak fahamnya Lailatul Qadar lah. Datang malam Lailatul Qadar, kita rasa macam alah penatnya, letihnya, kerana letih dan penat tu, kita tak ada pun niat untuk bertindak solat. Sebab dia ada smart ibadah kita. Kita tak bangun qiyamul lail pun tak apa, tapi buat benda ni. Solat isyak berjemaah, solat tarawih berjemaah sampai habis. Jangan 8 rakaat je cabut sampai habis, ikut sampai imam habis. Dan yang ketiga, solat subuh berjemaah, maka akan dikira orang tersebut telah menunaikan solat pada sepanjang malam. Jadi kita jangan sampai terlupa benda tu, ataupun satu lagi kita fokus pada benda yang sunat sampai tertinggal kita punya subuh. Qiyamul lail kan, subuh tu yang fardu kita tertinggal. Jadi sama juga kita buat benda biasa, kita buat sedekah lah itu ini, zakat fitrah pula tak bayar. Kan, macam mana tu kan? Sebab dalam banyak-banyak amalan, ingat ada perangkap-perangkap daripada syaitan. Dia sibukkan kita dengan benda sunat, benda wajib kita tinggal. Jadi jangan sampai terlepas peluang itu, ya. Wallahualam. Terima kasih Ustazah. Yang pertama, jaga niat. Niat. Yang kedua, kena ada ilmu. Dan yang ketiga, kita kena sentiasa berdoa kepada Allah semoga urusan kita dipermudah. Jadi itu persiapan yang perlu kita lakukan pada bulan Ramadan. Membuat persiapan adalah satu resepi dalam menu kejayaan dalam menempuh bulan Ramadan. Seperti yang dinukilkan oleh peraih Nobel Sastra Albert Camus, katanya rahsia kejayaan hidup adalah persediaan kita menyambut kesempatan yang menjelma. Okey. Jadi bulan Ramadan ini adalah satu kesempatan, satu kesempatan untuk kita memperbanyakkan amal ibadah kita, untuk menggandakan pahala kita, berbanding sehingga mengalahkan amal ibadah pahala umat-umat yang terdahulu yang kita tahu umur mereka jauh lebih panjang, beratus-ratus tahun lebih panjang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu kita tidak mahu Ustazah amal ibadah kita ataupun momentum perubahan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini hanya kekal di bulan Ramadan, hanya berlaku di bulan Ramadan. Kita berharap sangat momentum ini berterusan sehingga kita bertemu Ramadan yang akan datang. Jadi mungkin Ustazah boleh kongsikan kepada kita macam mana kita ingin mengekalkan momentum tersebut, Ustazah. Silakan. Okey, baik. Tadi cerita pasal Profesor siapa nama dia tadi? Albert Camus. Albert Camus pula. Tak apa, nanti Ustazah Isfandi akan ulas. Dia pandai ngulas tu. Sobot matahari dia ulas. Sobot kapal dia ulas. Tadi Ustazah sebut pasal kapal tadi kan? Subhanallah, persediaan orang dulu nak tunaikan ibadah wajib. Haji tu rukun, kan? Betul. Pertama mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang 5 waktu. Seterusnya Ustazah? Tak tahu tu Ustazah. Berpuasa di bulan Ramadan. Sudah sama Ustazah? Zakat dan haji hendaklah ditunaikan. Ni lagu lama tau, lagu Orkestra Esraya kalau saya tak silap. Jadi kita suara tak sedap. Tak apa. Jadi nampak tak betapa orang dulu untuk menunaikan fardu perintah Allah, ada yang mahu tapi tak mampu. Tak mampu haji ni. Ada yang mahu tapi tak mampu, ada yang mahu dan mampu, dia terus. Dan yang simpan duit ni, kalau sekarang ni sudah kita pergi haji pun, tengok orang-orang di belah India dan Pakistan pergi haji naik bas. Ada yang tompang-tompang macam ni, naik lori pun ada. Tak ada hotel. Dia duduk bawah jambatan. Sebab mereka mahu, tapi mereka tak mampu. Tapi diteruskan. Sebab apa? Nak usaha tunai fardu. Jadi, dalam Ramadan ni, dianugerahkan kita satu kefarduan yang mana bulan lain tak ada. Macam saya cakap tadi. Dia pada waktu yang tertentu, masa yang tertentu, hari yang tertentu, di bulan yang tertentu. Artinya, kalau habis Ramadan you nak puasa, dia kira sunat. Kecuali qada. Kan? So, sebab itulah kita ni
sungguh-sungguh untuk meraihkan rasa betapa syoknya datang Ramadan ni. Nak raihkan rasa tu. Kadang-kadang Ramadan biasa lah. Ramadan datang, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Macam biasa Ramadan tiba, teruskan lah. Kan? Nanti pergi shopping, tak pun shopping online. Betul tak? Betul. Macam biasa, bila nak raya kita seronok. Tapi bila puasa kita tak apa seronok. Sebab macam sudah kata tadi, kita tak ada ilmu. Dan insyaAllah, cuba kita jadikan Ramadan tahun 2021 ni, Ramadan yang terbaik yang kita pernah buat, kerana mungkin this is the last Ramadan. Ini bahasa angkasa. Bahasa angkasa. Ini bahasa angkasa Ustazah tadi. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita. Ya. Tengok-tengok tahun depan, lahai tahun 2022. Tahun lepas ada Ustazah Hasnia tengok Ustazah Fadiah Forum. Tahun ni tak ada dah. Sebab rupanya tahun 2021 adalah tahun terakhir saya. Dan itulah rupanya Ramadan terakhir kita. Dan sebab itu kita sungguh-sungguh untuk jadikan Ramadan kita kali ini, yang Allah bagi nafas untuk kita ni, menjadi Ramadan yang terbaik yang pernah kita buat. Yang terbaik yang pernah kita buat. Mungkin ini last. Kan? So nak kita kekalkan momentum tu macam mana? Saya cakap tadi kena doa lah. Kena doa dan kena usaha. Dan lagi satu, kita ada ilmu kadang-kadang. Cuma kita tak pandai guna ilmu rasa. Ilmu jiwa. Yang tu yang jadi kurang tu. Ada orang tahu bab fiqh Ramadan macam ni. Tapi bila kita tak guna ilmu kejiwaan, ilmu feeling, ilmu nak romantik dengan Allah, nak romantik dengan Rasulullah, maka Ramadan kita akan jadi kurang dia punya value. Ramadan tetap ada value yang tinggi, cuma kita dan Ramadan kurang value. Jadi sebab itu kita kena usaha. Macam mana nak dapat ilmu jiwa dalam Ramadan ni. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi SAW, Rasulullah SAW, perang Badar dalam bulan apa? Ramadan. Dan juga Fathul Mekah. Fathul Mekah bila? Ramadan. Bermaksud mereka menang daripada ilmu kejiwaan. Kita puasa kau takkan nak suruh orang. Tak terdaya dan dah. Dah keluar dah logat dah. Dah keluar dah. Kenapalah suruh perintah pergi perang dalam bulan puasa? Tak, tapi kerana mereka ada ilmu jiwa. Apa ilmu jiwa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka itu siapakah hudan lil muttaqin? Mereka adalah orang yang percaya kepada perkara ghaib. So, Ramadan ni pahala banyak tapi tak nampak dia ghaib, tapi kita percaya Ramadan ni dahsyat anugerah dia. So, kita percaya tak? Yes, kita percaya. Itulah ilmu jiwa. Dan ilmu rasa. Kita baca Quran, lepas tu tertidur. Sikit-sikit tertidur. Sikit-sikit tertidur. Tak apalah daripada tidur. Sikit-sikit tidur. Lebih baik kita baca Quran, lepas tu tertidur. Kan? Dan lagi satu. Kekalkan momentum. Dengan selalu minta doa daripada seorang ibu. Nak dapat momentum ni, kita gunakan talian-talian hayat yang ada. Kalau dah tak ada ibu, cari ibu mertua. Tak ada ibu mertua, cari ibu saudara. Mak, tolong doakan awak Kak Long, Kak Ngah, Kak Cik. Mama, Umi, Mama, tolong doakan Kak Cik supaya Ramadan ni Kak Cik dapat buat sungguh-sungguh amal yang terbaik, Mama. Minta doa. Itu nama dia. Gunakan talian hayat untuk dapat momentum yang terbaik. Selagi ada talian hayat itu. Dan kalau boleh, banyakkan masa. Siapa yang dapatlah yang boleh, yang memang duduk dekat dengan mak ke, satu negeri ke, berkhidmatlah habis-habisan untuk ibu dan ayah kita. Habis-habisan. Sebab kalau dah habis, dia dah tak ada, tak dapat khidmat dah. Sebab apa? Berkhidmat untuk ibu, fardu. Menafkahi ibu dan ayah, fardu. Sebagaimana perintah solat, begitulah fardunya, kita kena jaga mak dan ayah. So, asal kita bagi air dekat mak, pahala fardu kot. Satu pahala fardu, Allah ganda 70 kali. Bayangkan, sekali kita serve minum air, serve makan untuk ibu kita, laksana kita buat 70 kali dalam hari itu. Dan bayangkan, kita buat baik, dan malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Kita buat baik pada ibu. Bayangkan macam mana Allah gandakan. Lailatul Qadar berapa bulan Ustazah? 1000 bulan. Bererti 1000 bulan bahagi 12,
83.3 tahun. Tengok Ustazah, tak payah pakai kalkulator. Dah kira dah. Bererti sekali kita serve mak ayah kita, seolah-olah pahala tu nanti kita kutip ke akhirat. Dia telah bagi air, bagi makan dekat mak dia selama 83.3 tahun. Masya Allah. Sebab itu kekalkan momentum ini dengan carilah doa-doa sebagai talian hayat. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah. Jadi kita nak mengekalkan momentum kita, yang pertama kena ada ilmu dan ada rasa, kena ada jiwa di situ. Betul. Dan berdoa kepada Allah dan juga memohon doa daripada orang-orang yang rapat dengan kita, contoh seperti ibu kita dan ibu mertua dan juga ibu saudara. Sungguh. Okay, terima kasih Ustazah. Kita mahu jadi hamba yang taat kepada Allah. Kita tak nak jadi hamba kepada bulan Ramadan sahaja. Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Kita ingin menjadi hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Jadi kita ingin beribadah, kita ingin membuat amal pahala bukan hanya di bulan Ramadan, tapi kita ingin melakukan di sepanjang tahun sebab kita merasakan diri kita sebagai hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Baik Ustazah. Jadi terima kasih sangat-sangat kepada Ustazah berdua. Sepanjang perkongsian ilmu kita banyak ilmu-ilmu dan juga kalam-kalam mutiara yang kita dapat kutip daripada perkongsian Ustazah Hasni dan Ustazah Isfadia. Mudah-mudahan ianya menjadi pembekal dan booster buat kita bagi menempuh sebulan Ramadan. Booster sebulan Ramadan dan juga bulan-bulan yang lain. Baiklah. Sebelum itu saya ingin wawarkan terlebih dahulu kepada penonton berapa kutipan kita. Okey, kutipan jumlah sumbangan terkini adalah sebanyak RM15,903 Malaysia. Okay, Alhamdulillah, terima kasih kepada penyumbang kita. Kita berinfak bukan kerana kita kaya Ustazah, tapi kita berinfak kerana ianya adalah satu investment, satu pelaburan yang mananya manfaatnya berpanjangan meskipun kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Baiklah. Jadi kita nak pergi kepada cara, mungkin para penonton yang baru bersama dengan kita ingin tahu cara bagaimana untuk menyumbang ya. Jadi saya kongsikan di sini. Okey, yang pertama anda perlu scan QR code ya. Dan ataupun kalau cara sumbangan melalui link Launchgood, anda boleh type Launchgood LAUNCHGOOD launchgood.com/team AYR. Okey, maka nanti akan keluar page ini, page Launchgood. Okey, dan sila klik pada automate your giving. Kemudian langkah seterusnya pilih jumlah sumbangan anda untuk setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Boleh menerima serendah RM5 ataupun USD satu sehari ya. Dan juga seterusnya pilih cara pembayaran melalui kad kredit atau kad debit anda. Anda pakai kad apa? Maybank, Bank Islam, apa sahaja kita terima. Seterusnya langkah keempat, lengkapkan butiran yang diperlukan. Okey, selepas lengkapkan butiran yang diperlukan, langkah yang kelima, tekan butang confirm apabila selesai mengisi butiran kad anda. Dan yang terakhir, langkah yang kelima, setiap sumbangan harian anda akan ditandakan pada daun-daun sehingga hari ke-30 Ramadan. Baiklah. Sekarang kita dah sampai kepada sesi soal jawab Ustazah. Jadi kita nak lihat, ada tak penonton-penonton di luar sana yang ingin bertanya secara langsung kepada dua panel jemputan kita? Ada soalan? Yang pertama ada daripada penonton di luar sana? Sementara kita tunggu ni Ustazah Amra, Ya. saya suka bila ada platform seperti Launchgood ni yang menyediakan peluang untuk bersedekah. Sebab mungkin kalangan kita terlupa ataupun ramai yang tak tahu, setiap pagi sebenarnya akan ada dua malaikat yang turun. Dan dia akan lihat apakah amalan kita waktu pagi-pagi tu. So seandainya kita bersedekah pada waktu pagi itu, maka malaikat itu akan mendoakan kepada orang yang bersedekah itu kebaikan dan rahmat dan dilancarkan rezekinya. Dan seandainya dia berlaku macam kedekut, ya, berkira-kira, dia apa?
Kopik. Kopik. Kalau Indonesia kata pelit. Pelit. Pelit macam tu kan. Berkira-kira. Lepas tu macam tak hirau orang, tak kisah keperluan orang. Maka ada satu malaikat yang akan mendoakan kecelakaan ataupun kehinaan terhadap seseorang itu. Jadi actually sebenarnya hidup sebagai orang yang beriman ini, dia nombor satu, dia kena merancang hari dia. Kemudian yang kedua, dia kena prihatin dan peduli dengan apa yang berlaku. So bila launch good ini dia buat setiap hari kan? Setiap hari RM5, RM5, ya Allah, Alhamdulillah lah, kita tak payah lupa kan? Tak takut nak lupa untuk bersedekah ataupun semua berinfak. Ya, sebab semua sekarang di hujung jari. Jadi insyaAllah di hujung jari kita tu, so, dia akan jadi saksi-saksi kita di hari akhirat. So, apa yang kita sentuh, apa yang kita picit kan, paparan dan sebagainya, yang itu dia akan keluar menjadi saksi atas kegigihan kita untuk melakukan sedekah. Dan sebagaimana awal lagi saya sebut, sedekah ini berkait rapat dengan keimanan kan. Orang yang tak diiman ni, sebab saya pernah jumpa Ustazah. Bila saya kata, Kak, kalau ada masalah ke apa ke, akak sedekah. Bila akak sedekah tu, akak nanti berdoa lah. Dan bila akak sedekah dan berdoa tu, percayalah akan sampai ke satu tahap, bila akak nak keluarkan duit ni, kita akan terus teringat. Bila api tak bayar lagi, bil tak bayar. Betul lah Ustazah, dia kata. Dan saya memang, kalau teringat macam tu, saya tak akan bersedekah. Kita tak habis cakap lagi, dia dah cakap dah. Saya tak akan bersedekah. Kan? Lepas tu dia kata, tak cukup. Dia kata bukan, sebab dia takut tak cukup lah nanti nak cover kan. Kata kalau macam tu, macam mana nak ikhlas? Dia kata, oh saya terpaksa fokus pula makna ikhlas. Makna ikhlas tu bukan bermakna kita tak redha. Kan sebab yang kita ni kena tahu, bila kita nak buat sesuatu itu, kita nak cari redha Allah. Bukan nak cari redha diri kita. Kalau dah Allah suruh bagi, kenalah bagi. Dan ada 3 waktu yang paling penting untuk kita bagi. Nombor 1, waktu kita kedekut. Waktu tu yang kena bagi sedekah. Waktu yang kedua, waktu tengah bersibuk berangan-angan nak jadi kaya. Kan ini saya selalu tu berangan nak jadi kaya. Kan kita nak bisnes, nak mulakan online bisnes kita ke apa ke. Waktu tu yang paling baik bersedekah. Kan. Okay. Kemudian yang ketiga adalah waktu di mana kita rasa kita cari masa dia lah. Waktu subuh, sebagainya, waktu bulan Ramadan ya. Dan itulah waktu-waktu yang Masya Allah nilai yang sangat tinggi. Okay, terima kasih. Dan kita dah ada soalan daripada penonton. Mungkin Ustazah Hasni boleh jawab. Adakah amalan khusus untuk wanita haid sepanjang bulan Ramadan? Ada tak amalan-amalan yang kita boleh buat? Wanita haid ni boleh buat macam orang lain juga. Kecuali dia tak boleh puasa, dia tak boleh solat, dia tak boleh baca Quran. Tapi dia boleh zikir, dia boleh sedekah. Semua boleh kan? Jadi contohnya ada beberapa zikir yang doa-doa yang kita diajar oleh Rasulullah SAW sepanjang Ramadan ni. Jangan tinggal doa ni. Apa doa dia? Allahumma innaka anta tuhibbul karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau kan suka memaafkan. Please Allah, maafkanlah kami. Nampak tak? Nabi mengajar kita dalam Ramadan ni minta doa, minta ampun je. So orang dalam haid tidak ada alasan untuk berdoa. You boleh bangun tengah malam, time suami bangun tahajud, bangun nak buat gapo, tak boleh mayat. tak boleh mayat, tak boleh baca Quran, nak buat gapo? Doa lah. Dia lupa bahawa doa adalah ibadah. Doa tu ibadat. Tak ada doa tu macam mana kita nak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Doa tu adalah ibadat. Mengaku salah, itu ibadah. Allah, aku ni banyak sungguh salah ya Allah. Ampunkanlah aku. Itu ibadah. Minta ampun. Astaghfirullahalazim. Tu pulanglah nak buat lagu ke, tak nak lagu ke kan. Kalau rasa-rasa nak buat ala-ala video klip, kau buatlah lagu. Astaghfirullah. Dia suami rakam. Kan? Minta ampun itu ibadah. Minta doa memaafkan, ya Allah ampunkanlah kami, tuhibbul afwa fa'fu anna ya Rabb. Ampunkanlah kami ya Allah. Itu ibadah. Apakah doa lain yang lebih besar selain berdoa minta ampun? Kadang-kadang orang doa ni nak Lailatul Qadar ni. Senarai doa pada malam Lailatul Qadar. Nombor 1, loan kereta lulus, loan rumah lulus. Banyak doa, dia tak salah-salah ke nak doa macam tu.
tak salah, tapi malaikat kata tak ada doa lain ke? Kan? So doa yang terbaik ialah doa minta ampun pada Allah, dan hajat yang lain Allah akan bagi sebagai hadiah iringan. Sebab Allah punya baik, dia boleh memberi apa yang kita minta dan yang kita tak minta. Allah tu punya baik. Yang kita minta dia bagi, yang tak minta pun dia bagi. Kita pernah ke minta oksigen? Ya Allah, samput bona rasa hari ni oksigen kurang. Ya Allah, tolong bagi oksigen, kurang oksigen kat dunia hari ni. Tak pernah minta. Tapi Allah bagi. Kalau orang dah tak ada oksigen, kena beli barang-barang oksigen tu, berapa dia punya kos? Kan? Itu baiknya kan Allah. yang biasa kita nampak kat hospital. Sungguh. Kan? Dah lah Ustazah, cukup dah tu. Okey, kita nak pergi kepada soalan seterusnya Ustazah. So mungkin Ustazah Isfadia boleh jawab soalan ini. Ada tak tips-tips yang boleh dikongsikan sebagai wanita yang berkerjaya Ustazah sepanjang Ramadan? Ustazah berkerjaya. Masya Allah. Ada tak tips-tips yang boleh kita kongsikan? Wanita berkejaya ni, actually kita selalu teringat wanita kan. Padahal lelaki pun berkejaya juga. Dalam bulan Ramadan juga so, kan. Rumah pun dia kena berkejaya juga. Dia kalau lelaki ni dia kena jadi surah rumah juga. Jadi maksudnya dia kena bekerjasamalah dengan isteri, lagi-lagi kalau yang dah berkahwin tu kan. Okey. Jadi untuk wanita-wanita yang berkejaya, saya suka petik apa yang Ustazah Asmi sebut. Kita tengok setiap amalan kita itu adalah ibadah. Kan? Jadi kalau orang yang haid itu pun dengan doa dia boleh istighfar. So macam tak ada alasan lah kita nak spesifik pula doa hadis ibadah-ibadah daripada untuk orang yang haid kan. Jadi doa tu orang yang orang yang suci pun boleh buat, orang yang berhadas pun boleh buat. Dia apatah lagi orang yang berkejaya ni. Sebab kejaya dia tu sendiri ibadah. Kejaya dia sendiri ibadah. Bagi kaum lelaki pula lagi best. Bila dia pergi kerja, dia dapat 5 benda. Dia keluar je, dia langkahkan kaki saja keluar daripada rumah, Allah dah catatkan itu pahala jihad. Sebab dia sedang berjuang mencari rezeki dan benda itu kewajipan. Dan yang kedua, Allah akan berbangga dengan malaikat. Dia kata, lihat-lihat, hamba-Ku sedang mentaatiku. Allah tunjukkan lelaki-lelaki ni. Dia tanya pasal wanita, cerita pasal lelaki dulu. Ada kaitan juga dengan wanita kan? Betul, jadi kaum wanita ni kena ingatkan para suami kita supaya rajin kan, supaya dia bagi semangat. Jangan sindir-sindir dia kan. Jadi kita bagi tahu, bang, ya Allah bang, untungnya lah saya dapat suami macam abang. Abang keluar daripada rumah ni bang, setiap langkah abang tu Allah catat sebagai jihad bang. Bang jangan lupa saya bang, dia tarik saya ke syurga. Macam tu dengan dia gitu. Kobar-kobar macam tu suami mesti jadi kerja. sungguh. Kan? Tapi memang betul itu hakikat dia. Kemudian yang ketiga, lepas Allah berbangga, kemudian Allah catat jihad, Allah bangga dengan dia. Yang ketiga, Allah akan beri dia barakah pada apa yang dia dapat itu menurut kepala yang dia tanggung. Okey, berapa orang kepala yang dia tanggung? Contohnya lah, berapa kepala? Bukan kepala je lah, maksudnya berapa orang yang dia tanggung tu. Okey, contohlah dia tanggung dalam 10 orang. Dia mungkin dapat RM50 je. Tapi RM50 itu barakahnya untuk 10 orang. Jadi RM50 tu tak susut, dia beli makanan anak-anak sehat, tak sakit-sakit kan. Berbanding dengan orang gaji RM5,000 tak berkat. Balik aja anak terus masuk ward, RM3,000 habis. Dah RM2,000 lagi, nanti nak beli minyaknya lah, itulah inilah. So, barakah itu jangan main-main. Okey, kemudian yang keempat, bagi kaum lelaki itu, bila dia bawa balik perhasilan dia, dia bagi pula kepada tanggungan dia itu, atas suapan pada isteri dia, dikira sedekah. Ni yang kita jealous ni. Dia punya pahala wajib dapat, pahala sedekah lagi pun dapat. Dan kemudian Masya Allah, dia akan dinilaikan oleh Allah SWT sebagai insan yang taat lah kepada Allah SWT sebab dia menjaga diri dia, menjaga anak dia, menjaga keluarga dia. Jadi itu bagi lelaki. Bagi kaum wanita yang berkerjaya, antara tipsnya adalah saya rasa niatkan terus untuk beribadah. Kita kata, ya, bila buka je mata kita tu, kata, ya Allah Tuhanku, hari ini seluruhnya aku nak jadikan ia sebagai ibadah, ya Allah. Inilah ibadahku, maka terimalah. Tu yang Ustazah sebut tadi. Taqabbal minna ya Rabb. Kan? Jadi kita minta supaya setiap perlakuan kita ini dikira sebagai ibadah dan Allah akan terima. Jadi sepanjang masa kita bekerja tu, kita duduk, kita menulis kan, kita mengambil pen, lepas tu kita duduk pandang paparan skrin sampai merah-merah mata, contohlah kan, sebab nak masukkan record dekat dalam kita punya tulisan, nak type apa-apa kan, jadi dengar melayan pelanggan ke, dekat duduk kat kaunter pelanggan, khidmat pelanggan,
Jadi macam-macam kerenah pelanggan kan. Jadi bila kita melayan, setiap patah perkataan semuanya nanti akan dikira ibadah. Sebab kita sudah niat untuk beribadah. Okey, Allahu a'lam. Terima kasih Ustazah. Dan soalan yang seterusnya. Yang ketiga, soalan yang seterusnya. Kita tahu Ustazah ni, kita ni wanita adalah satu makhluk yang emosi, Ustazah kan? Ya, kita satu makhluk emosi. Sebab saya sendiri, kalau sedih pun menangis. Kalau terlalu marah pun menangis. Jaranglah orang sedih ketawa. Kalau terlalu happy pun kadang menangis juga. Kan? Jadi, tapi yang menjadi cabarannya adalah siapa orang yang menangani makhluk emosi itu, Ustazah? Lelaki. Kan? Jadi nasihat Ustazah sikitlah kepada lelaki bagaimana untuk mendepani emosi wanita, Ustazah. Patutnya Ustazah bulan Fadiah puasa jawab kan, Ustazah lapar, Ustazah. Ya lapar. Patut Ustazah Fadiah jawab. Nanti suruh dia berjawab sikit. Kita jawab sama. Okey, macam mana orang lelaki nak menangani emosi wanita? Penciptaan lelaki ni unik dan penciptaan perempuan pun unik. Dia tak sama. Sebab itu kepala otak lah. Yalah, kepala, dalam kepala ada otak kan. Okay. Dalam kepala kita ni, sistem otak tu pun berbeza. Dia tak sama. Okay. Jadi sebab itu orang lelaki ni, kau cakap macam mana pun dia tak tahu. Ya, dia sibuk main game pang peng kan. Padahal isteri tu dah ceramah episod ke-8 dah tu. So, orang lelaki ni dia satu, dia kena banyak sabarlah. Kan? Jadi kisah Saidina Umar yang bersabar dengan isteri dia tu pun kita dah boleh jadikan contoh kan. Orang datang ngadu, bini saya tu kat rumah tak pernah berhenti ceramah. Pop bum bum pap bum bum kan. Tak pernah berhenti. Saya stres lah. Jumpa Saidina Umar cakap dan macam tu ya. Jadi maksudnya memang begitulah lumrahnya. Maksudnya janganlah diambil emosi wanita tu sebagai satu perkara yang buat kita stres lah. Jadi orang lelaki kena banyak sabar lah. Kena belajar dan cari ilmu. Macam mana penciptaan wanita ni. Dia diciptakan dari tulang rusuk cewa. Kan? Untuk dilindungi, untuk disayangi kan. Bukan untuk diajak berdebat. Kalau berdebatkanlah lelaki kan. Tak. Biasanya tak berdebat pun tak mampu berdebat dengan perempuan. Dia kalau diajak berdebat kan. Orang perempuan ni satu dah lah tak boleh kalah. Yang orang lelaki pula dia tak boleh. Dia nak menang. Itu masalahnya orang lelaki ni kadang bila berdebat dia mesti nak menang. Yang orang perempuan pun nak menang juga. Kan? Jadi cuba masing-masing beralah. Kan? Kalau tak pun sebab kita takut bila selalu berhujah ni kena selalu jauhkan. Berdebat kena selalu jauhkan dalam rumah tangga. Sebab kalau sesiapa yang menang dalam debat dia tu, mungkin kau akan menang debat tu, tapi kau tak akan menang hati dia lagi. Ayat tu cia-cia tu. Ni ayat cia-cia tu. Mungkin kau menang dalam hujah, tapi kau tak menang lagi hatinya. Jangan main. Kan? Perempuan ni buat emosi masalah. Kita bukan sengaja emosi Ustazah. Kadang sebab lapar. Oh lapar. Bila lapar tu rasa nak marah orang je rasa kan. Dekat situ orang perempuan pun, dan orang perempuan ni satu hal, dia meraihkan emosi dia. Dia raihkan emosi tu. Aku rasa memang betul aku marah ni. So dia raihkan marah dia tu. Ni suami aku ni tak kono gini, kau siap-siap kau. Siap kau. Padahal benda tu dah bincang habis dah. Kan malam cerita balik, marah balik kan. Maka sebab itu belajarlah mendelete apa-apa rasa yang tidak perlu. Kita bukan belajar mengawal. Iyalah. Sungguh. Kena belajar kawal emosi. Nak belajar banyak, tanya Ustazah Fadiah. Ustazah ada yang nak kongsikan macam mana Ustazah? Ustazah Aziz dia macam main bola je. Okay, kita sama main bola kita ni. Nanti saya baling balik Ustazah baling balik ya. Okey, dia kalau ikut kajian sebenarnya yang beremosi adalah lelaki. Oh ya. Bukan perempuan. Ya. Kajian dia sebenarnya lebih emosi dan sensitif adalah lelaki. Tapi yang banyak mempamerkan emosi itu adalah perempuan. Sebab dia ada kepandaian, kemahiran skill daripada sudut komunikasi. Jadi wanita itu dia boleh mengekspresikan emosi. Lelaki dia ada emosi, dia banyak pendam. So ada kajian dia tunjuk buat pada budak-budak lebih lah. Budak-budak sebab dia senang untuk trigger emosi dia. Jadi buat pada budak-budak perempuan, kemudian dia buat pada budak-budak lelaki. Jadi bila dia buat pada budak-budak perempuan, dia rangsang dengan cerita-cerita yang sedih apa semua kan. Budak perempuan ni dah melalak-lalak dah. Dah menangis-nangis dah ni kan. Okey, dan dia orang cek ekspresi luar dan juga degupan jantung. Okey, kemudian anak-anak lelaki,
Dia macam tenang aja, tengok aja. Kalau mitik air mata pun titik je, tik macam tu je lah kan. Dan jantung pun dia check. So antara dua ni, lelaki dengan perempuan itu yang saya kata lelaki perempuan berbeza kan. Jadi lelaki yang perempuan ini dia punya ekspresi lebih, jantung sihat. Anak-anak lelaki kita ekspresi kurang, jantung dia hebat. Jadi sebab tu jantung tu jadi masalah lah. Kita perempuan bila kita tahu kan, kita belajar juga tentang lelaki ni. Dia punya anatomi termasuk dia punya emosi, dia punya mental dan fizikal dia. So bila kita tahu tentang perempuan, sebab dua-duanya Allah ciptakan li ta'arafu kan, untuk kita berkenalan dan ambil tahu. Okey, so bagi lelaki macam mana nak layan emosi perempuan yang dia punya ekspresi dia tu kan. Kita ikut cara Nabi. Nabi layan je. Nabi layan je. Pernah satu masa di mana Rasulullah SAW beriktikaf ya, di masjid. Nah kan biasa kalau bulan Ramadan beriktikaf dekat hujung bulan tu. Jadi 10 hari yang terakhir. Jadi Nabi beriktikaf. Saya tak pasti yang tu bulan Ramadan ataupun tak. Dan isteri dia yang bernama Sayyidatuna Safiyah. Dia datang jumpa Nabi. Dan Nabi raikan. Nabi pun layan, dia cerita waktu tu malam lepas isyak. Jadi layan. Dah layan tu. Lepas tu Safiyah selesai dah urusan dia kan. Kemudian dia pun bangun nak pergi balik. Nabi kata, jangan tergesa-gesa. Tunggu. Saya siap, saya akan hantar. Jadi Nabi layan tu. Maksudnya nak hantar pun depan masjid je kan, tapi Nabi melayan keberadaan dan kemudian usaha Safiyah itu untuk datang berbual dengan Nabi, mungkin nak mengadu ke, nak cerita ke apa ke. So jadi lelaki jangan lari, layan. So kalau isteri dia pampung-pampung tu dah sampai episod 8 tu kan, jangan main game je, dengar. Oh ada apa yang sebenarnya. Oh ya ke macam tu, walaupun dia tak faham. Oh macam tu. Boleh ulang balik, abang kurang faham. Dia kena layan. So yes, jadi pendengar yang baik. Sebab perempuan ini dia kadang-kadang bila kita dengar yang baik, kita dengar akan hilang dia punya apa orang kata tu emosi tak tentu harah dia tu, ribut taufan dia. Pernah satu masa Ustazah, ada sahabat saya ni merajuk dengan suami dia. Dia pergi kerja waktu tu, dah marah macam mana dengan suami dia. Dia paksa suami dia berhenti tempat kerja. Pandai pula dia tahu tempat mana nak suruh suami dia berhenti kereta, bukan berhenti tempat kerja, berhenti kereta tu. Okey bang, berhenti dekat sini, biar saya jalan kaki. Pandai pula dia pilih dekat dan nak pejabat tu dia berhenti. Jadi suami dia memang berhentikan kereta. Dia pun keluar daripada kereta, dia jalan tang. Suami dia boleh ikut aja pelan, tak tahulah berapa kilometer dia punya kelajuan tu kan, dengan ikut orang tengah marah berjalan ni kan. Dan lepas tu dia pun sampai ke pejabat yang dia cari saya dulu. Saya pun pelik tengok dia kan. Lepas tu datang terus menangis. Akak saya geram betul dengan suami saya. Wah dia macam tu lah. Saya pun dengar aja. Lepas tu saya tak tahu lah. Dia menangis dah ni kan. Dan saya tanya satu soalan aja. Period awak bila? Saya tanya satu soalan aja. Awak punya period bila? Kak terima kasih kak. Dah lepas tu belah, tak jawab pun soalan. Jadi sebab apa dia marah sangat tu. Sebab kita tahulah, sebab dia punya bulan tu nak datang tu kan. Jadi dia tak boleh nak kawal emosi. So sebab tu layan. So saya ucapkan tahniah lah pada suami dia yang melayan dia tu. Boleh berhentikan kereta, boleh pula ikut dekat belakang tu kan. Jadi insya-Allah lah dapatlah pahala sunnahnya kan, sebab melayan emosi isteri. Wallahualam. Terima kasih Ustazah. Dan kita ada soalan daripada Alif Mes. Macam ni sebut ni, Alif Mes. Bolehlah kot. Katanya godaan syaitan dah tak ada Ustazah. Jadi macam mana kita nak lawan godaan nafsu di bulan Ramadan dengan situasi pandemik sekarang? Ialah contohnya macam kalau kita duduk rumah kan. Duduk rumah, walaupun kita duduk rumah sebenarnya kita pintu maksiat tu terbuka luas. Sebab sekarang ni semua di hujung jari. Nak buat amal ibadah di hujung jari, nak dapat pahala di hujung jari, nak dapat dosa pun di hujung jari. Kan? Jadi macam mana Ustazah kita nak melawan godaan tu? Aku pakai mask nak garu hidung. Aku punya ada mask. Tapi mask Ustazah memang smart lah. Saya tengok masa diving kan, dia lebih kurang macam mask untuk diving ni, menyelam. Nanti pinjam Okey, melawan nafsu Baik, Ustazah. Puasa ni adalah satu amalan yang dia macam solat, kita kena bangun dan ambil wuduk. Nah, lepas tu kita nak bayar zakat, kita kena keluarkan duit, tak pun kena buat transport online dan hantar ke apa ni yang kita sedang buat ni sekarang ni. Contoh kan, nak pergi haji,
kena naik kapal terbang, kena pergi Mekah, baru dapat pergi haji. So kita kena buat sesuatu, kena ada action untuk ibadah-ibadah lain. Tapi puasa ni adalah satu amalan yang mana you kena tahan saja. Niat subuh tadi, dan kita niat, ya Allah, saja aku berpuasa semua kan. Dan menahan diri daripada perkara yang boleh membatalkan puasa. So sebenarnya puasa ni adalah satu proses tarbiyah yang Allah create supaya manusia itu berjaya mengawal hati, perasaan dan nafsu. Allah cipta puasa ni. Ustazah, bayangkan semua makhluk Allah ciptakan proses puasa ni, cuma berbeza. Okay? Semua makhluk. Contoh, ular, dia akan ada proses puasa bila dia nak bersalin kulit. Kan dia hibernate. So dia kena panaskan badan dia, dia tak boleh makan. Sebab dia perlukan proses itu untuk menanggalkan kulit dia. Dan akhirnya puasa ular itu akan menyebabkan dia dapat kulit yang baru. Macam tu juga dengan pokok. Pokok, kalau dia dapat bunga yang cantik, dia akan ada musim luruh. Musim luruh itu bererti pokok sedang puasa. Cuma dia tak pergi bazar. Ustazah gelak lah Ustazah. Respon. So, pokok pun puasa. Habis saja proses luruh tu, dia akan keluar bunga yang Masya Allah sangat cantik. Saya pun buat bonsai Ustazah. Jadi proses nak jadi pokok tu cantik, so puasakan dia selama 7 hari. Puasakan dia selama 7 hari, jangan siram langsung. 7 hari, menyeksa pokok getah, ini proses. Habis saja 7 hari, maksudnya kalau hari yang kelima hari hujan, letak kat luar, maka proses tu cancel, tak jadi. Kena repeat balik daripada awal. Dan hari yang ke-7 baru kita siram dan baru kita letak baja, tengok nanti daun tara bunga semua keluar penuh. Ilmu baru ni Ustazah. Ada saya cakap dengan kawan macam ni kan. Tapi masalahnya dia kata pokok saya selalu puasa. Dia lupa nak siram Ustazah. Okey. Jadi proses puasa ni adalah satu proses yang Allah cipta untuk satu produk dia yang sangat baik yang bernama manusia. Satu produk Allah. Manusia adalah produk Allah yang terbaik yang Allah cipta. Ada gunung tapi produk Allah manusia adalah yang terbaik. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Telah dicipta manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. So Allah kata aku yang cipta manusia ni, dia kena ada satu proses yang dia panggil puasakan dia daripada makan dan minum, supaya dalam diri dia tu ada satu sistem yang dia panggil control system yang dia boleh kawal diri dia. So kalaulah puasa ini dalam pandemik ini kita sama je macam bulan-bulan yang lain, apa gunanya kita berpuasa? Bererti sistem tu kita lalu tapi tidak memberi kesan. Sistem tu kita lalu tapi tak bagi kesan. Dia tak jadi. Kena cancel. Kena buat balik daripada awal. So sebab itu dalam sepanjang 12 bulan, maka Allah pilih Ramadan pada waktu yang ramad. Ramad ni dalam istilah bahasanya adalah yang panas yang sangat terik. Dan ada lagi satu istilah bahasa dia punya mufradat dia Ustazah, ialah proses pembakaran besi yang sangat berkarat pada suhu yang sangat-sangat tinggi. Ramadan ni. So, artinya Ramadan ni adalah proses untuk kita bakar dan melebur perangai-perangai buruk nafsu-nafsu kita yang tak boleh dikawal selama ni, untuk dileburkan dalam bulan Ramadan dalam proses menahan diri daripada makan dan minum. Sebab itu kalau orang bujang-bujang yang dikata dia nak kahwin tapi tak mampu, puasalah. Puasalah. Kan? Jadi puasa ni sebenarnya ada satu amalan yang sangat amazing. Tapi kalau kita duduk dalam bulan yang amaze, dengan amalan yang amaze tapi kita tak amaze, sama je, maka carilah keampunan daripada Allah. Ada orang duduk dalam Ramadan, kata malaikat, tapi tak dapat keampunan tu. Aku tak faham lah, kata malaikat. Apa jawab Rasulullah? Celakalah orang ini, orang yang duduk dalam Ramadan, tapi dia sama je. Amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jadi puasa ni adalah satu mekanisme yang bagus mekanisme penahan diri. Kita melakukan maksiat. Betul. Suka Ustazah Amrah ni, budak muda ni memang guna bahasa mekanisme Ustazah. Dah lama tu tak guna mekanisme ni dah. Okey, Ustazah nak kata je
nak mengelakkan diri sebenarnya daripada godaan syaitan ni, kita kena ada time management juga Ustazah. Kita kena manfaatkan masa kita, isikan dengan perkara-perkara kebaikan supaya kita akan distracted dengan benda-benda yang baik lah, dan kita tidak akan terpengaruh untuk melakukan perkara-perkara cakap kat diri tu kan, kalau rasa nak tengok benda tak elok kat telefon tu, letak tangan kat dada. Dan kan puasa, dah kenapa aku ni? Ya. Ana saim dalam bahasa Arab dia. Kalau bahasa Jawa dia, bahasa Jawa. Saya tak tahu, saya bukan orang Jawa. Nyong puasa. Nyong puasa. Kan? Ataupun dia dalam bahasa lembut dia kulo puasa. Tengok Ustazah. Banyak mufradat dia. Kulo puasa kan. Jadi ajar diri kita untuk beritahu betapa besarnya amalan yang kita sedang buat ni. Tahan diri pada makan dan minum. Sebab Ustazah, kita boleh tahu masuk dalam bilik air walaupun dah tua ni, haus sangat, buka shower, hilang haus. Siapa nampak? Kan? Tak siapa nampak? Tak ada siapa nampak. Boleh buat tak? Boleh buat. Tapi sebab iman, mera dil hai, iman hai. Iman memang ada dalam hati kita, tak nak buat. Jadi sebab itu puasa ni amalan yang sangat hebat untuk orang-orang yang hebat, untuk produk Allah yang terhebat. Insya-Allah. Dan kita tengok pun di Facebook ataupun yang di mana-mana grup WhatsApp pun banyak tawaran-tawaran untuk kita join program-program, contohnya macam tilawah, tadarus Al-Quran. Walaupun dalam suasana pandemik kan Ustazah, kan kita boleh demi menjaga mekanisme dia. Aduh, habis saya kena sakat hari ni. Okey, baiklah. Kita ada soalan lagi daripada penonton. Kita ada? Sudah tak ada? Okey, alhamdulillah. Okey Ustazah, seterusnya bila dah habis sesi soal jawab tu, maka berakhirlah sesi perkongsian kita pada hari ini. Dan anda jangan ke mana-mana kerana kita sebentar lagi akan bersambung dengan slot yang seterusnya, sharing session dengan Muslim Volunteer Malaysia, Hasif Industries dan Seri Al-Huda. Terima kasih kepada penyumbang semua kerana menyumbang kepada kita, dan terima kasih juga kepada penganjur kita iaitu pihak Philandio dan rakan kolaborasi kita Niat Edutainment dan juga Launch Good. Tidak dilupakan kepada penyumbang utama Hasif Industries dan rakan-rakan kolaborasi Seri Al-Huda, Cinta Gaza Malaysia dan Muslim Volunteer Malaysia sebagai penyokong kuat bagi merealisasikan program kita pada pagi ini. Semoga dengan usaha dan penyertaan kita pada hari ini mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bunga dedap di atas para, izinkan saya berpantun Ustazah. Dah hujung baru nak keluar pantun. Di atas para anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Ustazah nak balas tu. Ada nak balas? Nanti dulu Ustazah. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita ke slot seterusnya. Assalamualaikum.